Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua rakan-rakan YouTube dan Facebook. So, kali ini saya akan masukkan seperti yang saya janjikan, saya akan masukkan komen cari data, edit dan delete data serta masukkan reset. Jadi yang senang kita masukkan reset data dahulu. Okey, untuk reset data, kita letakkan di bahagian atas ini pun boleh. Okey. Untuk command button ni kita copy dan paste. Okey, di ujung sekali. Okey, saya letak reset data ni di bawah. Reset. Okey. Reset ni maksudnya padam lah. Okey, padam data. Tukarkan warnanya kepada warna hijau, tidak terang, warna hijau ini. Hijau gelap. Okey. Reset dan kita tukarkan namanya kepada CMD reset. Seterusnya kita nak masukkan button cari. Okey. Copy. Saya akan masukkan cari di sini. Okey, cari di atas lah. Cari data untuk di delete dan dikemas kini. Okey, kita akan tukar di sini button cari. Kecil. Okey, apa yang kita akan cari adalah, okey, ini tukar dahulu, CMD cari. Search. Search. Apa yang kita akan cari adalah data yang akan kita type. Okey, saya akan copy satu text box. Kita letak text box di sini. Okey. So, apabila kita type data di sini, contohnya nombor resit. Okey, kita type nombor resit. Okey, data tersebut akan keluar. Okey. Dia menggunakan nombor resit. Alignment middle. Type nombor resit di sini, data tersebut kita cari dan keluar di bawah sini. Okey. Okey, dan text box untuk cari ini kita tukar kepada txt cari. Supaya tidak jauh lari bunyinya. Okey. Type di sini, klik cari dan dia akan cari. Seterusnya kita tukar color ni. Cari ni sama color dengan reset. Jadi kita nak tukar kepada gelap sikit. Kemudian kita masukkan edit dan delete. Edit di sini, delete di sini. Okey. Edit. Edit dan satu lagi adalah delete. Hapus. Kita tukarkan warna. Edit ni saya masukkan warna orange, warna coklat. Dan delete saya masukkan warna hitam, hapus. Okey. Kita save dahulu. Baik, kita telah masukkan button CMD cari dan teks cari. Kemudian kita dah masukkan bahagian edit dan hapus. Okey, edit ni kita tukar nama button CMD edit. Dan hapus ini kita tukar juga CMD hapus. Okey, kemudian reset. Okey, kita tengok reset. Okey.
klik 2 kali pada reset dan kita akan masukkan code pada reset ni. Reset ni maknanya kalau kita tekan, semua maklumat di sini akan terpadam. Okey. Okey, kita masukkan maklumat reset dahulu. Okey. Sekarang kalau kita masukkan data di sini, kita masukkan data, tekan reset, dia akan padam semua. Okey. So, kita telah berjaya membuat button reset. Kita save dahulu. Okey, kemudian kita nak masukkan button cari ya. Cari ini cari berdasarkan nombor resit. Okey, jadi saya nak klik, saya nak ambil copy nombor resit, label nombor resit ni, letak di sini. Okey. So, ini sudah tukar nama, teks cari. Jadi kalau kita sebelum kita mencari di bahagian jumlah dalam ringgit ni tadi, kita nak mencari di dalam bahagian data. Okey, bahagian database ni tidak ada jumlah dalam ringgit. So, terpaksalah kita tambah satu lagi ruang di sini, iaitu jumlah dalam ringgit. Jumlah dalam ringgit. Dan kolom yang hujung ini tidak akan termasuk di dalam print print area. Okey, cuba kita cek dahulu bahagian print area dalam formula name manager yang kita masuk tadi sampai 8 saja di sini ya. Jadi tidak termasuk di dalam print area jumlah dalam ringgit ni. So, kita just gunakan ini sebagai data yang kita nak cari untuk dimasukkan dalam user form resit tu tadi. Baik, sekarang untuk tujuan itu, cari, kita kena tambah di bahagian cetak resit dahulu. Okey, tambah di bahagian cetak resit. Okey, ini CMD cetak. Kita akan tambahkan oleh kerana jumlah dalam ringgit ni tadi pada kolom yang ke-9, okey. So, kita akan tambahkan. Salah. Okay, kita akan tambahkan di hujung ini cells I kolom 9 dot value sama dengan mi.txt ringgit tadi yang tidak ada tadi dot value. Okey, jadi bila kita type, contohnya so, kita tekan cetak resit. Okey, bila kita cetak resit, nombor resit automatik keluar 1004. Anda ingin mencetak resit ini? Okey, saya tidak mau cetak. Okey, jadi di sini kita nampak jumlah ringgit yang akan keluar di bahagian hujung. Okey, 2,300 sahaja. Baik. Itu adalah untuk tujuan mencari. Sebab itu kita letakkan jumlah ringgit ni. Untuk di print nanti tak perlu. Baik, so sekarang kita masukkan button cari. Kita save dahulu. Penting untuk kita save selalu supaya kerja kita kadang-kadang ianya menjadi hang dan ralat. Okay, dia boleh menyusahkan kita kalau kita tidak save. Okay, untuk button cari, okay, command cari ini saya masukkan seperti biasa tadi kan, dim iro as long dan I as long. So, set worksheet ws sama dengan worksheet data dan I row sama dengan worksheet data. Ini di sini saya ubah. Okey, saya ubah ikut macam biasalah. Saya tidak gunakan range current region.rows.count.
Saya gunakan macam biasa. Okey, apa yang berubah di sini? Okey, ini tak berubah. Okey, ini masih sama. Okey. Yang ini saya tidak berubah juga. For I sama dengan 10, row 10, iaitu row number 10 di sini. Okey, bermula daripada row number 10 to. Okey. To I row. I row adalah sama dengan ini. Okey, maksudnya sehingga row itu row yang terakhir, iaitu dia akan detect pada kolom number 2. Kolom number 2 ini adalah kita nak mencari nombor resit tadi, yang ini. Okey. Okey, for I sama dengan row 10 to I row. Okey. Okey, kita gunakan if function di sini. If, okey, kalau if dia akan berakhir dengan end if. Okey. If trim, okey, ini tak berubah, sama dengan trim me txt cari.value, then, okey, mesti ada then. If, then apa yang berlaku? Label receipt.caption dia akan merujuk kepada value pada cells I column 2 dekat sini. Dia akan merujuk pada sini. Okey. Dan me.txt text date tarikh tadi dia akan merujuk pada cells yang ketiga, cells yang kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga tu C lah. Dan teks terima ni merujuk kepada kolom keempat. Okey, ini tidak berubah. Okey, semua sama. Okey, dan kolom yang ke-9 kita tambah tadi iaitu txt ringgit kolom yang ke-9. Okey, cells yang ke-9 di sini. Okey. Ini contohnya saya padam lah. Okey, tadi saya dah edit. Okey, kemudian apabila kita masukkan ini, terlupa saya masukkan exit sub. Okey, exit sub. Selepas saya running form ini tadi, ada sedikit ralat berlaku dan bila saya detect exit sub lupa diletakkan di bahagian sini. Exit sub dahulu, lepas tu baru kita end if. If kita end if dan for kita next kan. Okey, kita letak next sahaja pun boleh. Okey, yang kedua pula kita akan masukkan sekali lagi for I sama dengan row yang ke-10 to sehingga I row, sama juga I row di atas. Okey. Jadi kita akan masukkan function if yang sama seperti ini, tetapi berlainan, tidak sama pula. Okey. If trim sheets data.cells I column 2 .value tidak sama dengan, okay, then message box akan keluar. Okay, message box, nombor resit tidak dijumpai, sila masukkan semula. Okay, okay, di sini BB okay only dan ralat. Okay, ini kita masukkan exit sub. Okay, yang pertambahan di sini adalah exit sub dan exit sub. Okay, kemudian for I ini kita tambah. Dan selepas exit sub, end if. Lepas tu next I sekali lagi. Okey, jadi ini adalah satu prosedur yang lain dan ini prosedur yang lain. Okey. Kalau prosedur ini menjadi, maknanya dia akan berhenti di sini, exit sub. Kalau prosedur ini tidak berlaku, dia akan ambil prosedur yang kedua. Dia akan exit sub prosedur yang kedua. Okey. Cuba kita try dahulu. Nombor resit kita nak cari 1001. Cari. Okey, dia akan keluar nama, nombor dan butiran semua. Lepas itu kita nak edit. Kita nak edit, belum dapat lagi sebab button edit belum aktif di sini. Okey, lepas ini kita akan masukkan button edit dan hapus data. Okey, kita nak cari yang nombor 4 pula, 1004. Cari. Okey, berjaya. Kemudian kita cari nombor yang tiada, 1000. Nombor tiada. Okey, dia akan tunjukkan message nombor resit tidak dijumpai, sila masukkan semula. Klik OK. Klik OK itu maksudnya exit sub.
exit sub maknanya dia akan keluar daripada message tersebut. 1007 nombor yang tidak ada. Okey. So, sekarang button cari sudah kita selesaikan. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Harap video ini dapat membantu anda lebih faham. So, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.